Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adnan Khalid bin Zarman. Pada hari yang mulia ini, saya bersama dua orang ahli kumpulan saya, iaitu saudara Nik Abdul Azim bin Baharudin dan saudari Nurul Atilah binti Nur Anwar, akan bersama-sama mempersembahkan ataupun membentangkan soalan tugasan 2 BMMB 3043, iaitu Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, memulakan persembahan ini dengan menjemput saudari Nurul Atilah untuk memulakannya. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada rancangan pengajaran harian ataupun RPH yang telah dirancang oleh kumpulan kami. Rancangan ini merupakan rancangan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 amanah. Bilangan murid berdasarkan rancangan ini adalah 25 orang. Tarikh pengajaran ini adalah pada 15 April 2022. Masa 9 pagi hingga 10 pagi. Tema yang telah kami pilih berdasarkan rancangan pengajaran ini adalah kebersihan asas kesejahteraan. Tajuk berdasarkan tema pula yang dipilih ialah kantin bersih, murid selesa. Rancangan pengajaran harian kami ini ialah berdasarkan DSKP Bahasa Melayu tahun 6. Kami telah memilih satu aspek iaitu aspek seni bahasa. Standard kandungan yang digunakan ialah 4.3, iaitu menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Standard pembelajarannya pula 4.3.2, menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan rangsangan dan mempersembahkannya secara kreatif. Baiklah, seterusnya, objektif pembelajaran yang hendak dicapai bagi pengajaran kali ini ialah pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Selain itu, murid juga dapat mempersembahkan cerita secara kreatif di hadapan kelas kepada rakan-rakannya. Seterusnya, kita lihat kepada pengisian kurikulum yang terdapat dalam rancangan pengajaran harian tahun 6 ini. Terdapat beberapa elemen yang terdapat dalam pengisian kurikulum, iaitu EMK, KBAT, strategi PDP dan juga BBM. Baiklah, yang pertama iaitu EMK. EMK ialah elemen orientasi kurikulum. EMK yang digunakan dalam pengajaran kali ini ialah nilai murni. Seterusnya iaitu KBAT pula. KBAT yang digunakan dalam pengajaran ini ialah mencipta dan juga menghasilkan. Seterusnya, strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam rancangan pengajaran ini ialah pembelajaran secara kontekstual dalam kelas. Dan yang terakhir ialah BBM, iaitu bahan bantu mengajar yang digunakan ialah berdasarkan buku teks Bahasa Melayu muka surat 34 hingga 35 dan juga penggunaan TMK dalam pengajaran. Seterusnya, kita akan lihat kepada langkah-langkah aktiviti yang akan dilaksanakan dalam kelas berdasarkan rancangan pengajaran hari ini. Terlebih dahulu, guru akan menyuruh murid untuk membuka buku teks muka surat 34 dan 35 tersebut untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar pada hari tersebut. Kemudian, guru menerangkan tentang buku teks muka surat tersebut dan seterusnya guru membahagikan murid dalam kelas tersebut secara berpasangan. Dan langkah seterusnya ialah murid ini perlu menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan dan buku teks yang telah diberi, iaitu gambar bersiri yang berkaitan dengan kantin sekolah mereka. Dan seterusnya, guru akan memberikan masa lebih kurang dalam 10 minit ataupun 15 minit kepada mereka untuk menghasilkan cerita tersebut. Kemudian,
guru akan memilih secara rawak antara mana-mana pasangan dalam kelas tersebut untuk mempersembahkan hasil atau membacakan cerita yang telah dihasilkan oleh pasangan tersebut di hadapan kelas. Baiklah, terima kasih saudari Nurul Atilah atas pembentangan berkaitan RPH ataupun rancangan pengajaran harian sebentar tadi. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan pedagogi PDP masa kini yang mana kita boleh katakan berkait rapat dengan rancangan pengajaran harian yang dipersembahkan oleh Atilah sebentar tadi. Baiklah, pertama, Knowledge Age atau K-Economy yang menekankan kepada kepentingan maklumat, kreativiti dan inovasi. Baiklah, apakah tujuan Knowledge Age atau K-Economy ini? Tujuannya, kita kena tahu adalah bagi memenuhi permintaan perkhidmatan baru kepada masyarakat dalam negara dan global. Dan pengaruh perkembangan TMK ini ataupun teknologi maklumat dan komunikasi, globalisasi, liberalisasi dan persaingan hebat antara negara-negara lain telah mendesak negara kita ini untuk membangun sebagai satu sistem yang berasaskan pengetahuan ataupun K-ekonomi yang saya sebutkan sebentar tadi. Mana-mana negara yang dapat menguasai kemahiran TMK ini ataupun mempunyai kemudahan jaringan internet dianggap mempunyai kelebihan, dan sebaliknya bagi negara-negara yang mengabaikan penguasaan kemahiran dalam mengaplikasikan TMK ini menyebabkan mereka ini boleh dikatakan sebagai negara yang ketinggalan dalam persaingan di peringkat global. Dan disebabkan itulah dalam pengisian kurikulum yang diterangkan oleh saudari Nurul Atilah sebentar tadi, beliau menerangkan bahawa bukan sahaja buku teks sebagai ABM ketika sesi PDP, malahan beliau juga menggunakan kemahiran TMK ataupun kemudahan TMK sebagai ABM kedua supaya selaras dengan kehendak pendidikan era kini. Baiklah, yang kedua, perubahan dan kemunculan bentuk ekonomi baru ini berkait rapat secara langsung kepada perubahan sektor pendidikan. Kenapa? Kerana kita perlu tahu bahawa perubahan yang berlaku ini bertanggungjawab untuk melahirkan masyarakat yang saintifik ataupun progresif, yang berpengetahuan tinggi dan juga yang memandang ke hadapan dalam pelbagai bidang dan perkhususan kepada hasil pengeluaran komoditi. Oleh hal demikian, pedagogi masa kini didapati lebih mencabar kerana para pendidik, termasuk saya sendiri, bakal seorang guru, dan seluruh institut pendidikan dituntut untuk melahirkan murid yang kreatif dan inovatif, yang boleh berfikir secara kritis dan juga yang mampu menyelesaikan masalah dengan mudah. Dan cabarannya adalah untuk menyediakan modal insan yang mampu memiliki kemahiran abad ke-21 supaya mereka ini mampu mendempani tuntutan globalisasi yang berkembang dengan pantas. Yang ketiga, peranan guru masa kini tidak setakat menjadi pendidik tetapi lebih kepada menjadi fasilitator dan pakar rujuk kepada kliennya. Baiklah, negara kita ini sentiasa memerlukan guru ataupun warga pendidik yang berkualiti, amanah dan berintegriti dalam menyampaikan mesej kerajaan agar dapat memenuhi hasrat FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu, guru-guru masa kini seharusnya bersedia memantapkan hala tuju masing-masing agar seiring dengan kehendak masyarakat dan negara ataupun ke pasaran global. Baik, disebabkan itulah dalam pengisian kurikulum yang diterangkan oleh Atilah sebentar tadi, beliau meletakkan TMK sebagai salah satu bahan ABM, kerana jikalau dalam pengisian kurikulum kita hanya memfokuskan kepada buku teks, ini bermaksud kita ketinggalan zaman, kita tidak mengikut arus pendidikan masa kini. Misalnya negara-negara lain telah menggunakan komputer ataupun tablet sebagai
salah satu ABM ataupun salah satu ABM dalam sesi PDP. Tetapi jikalau kita masih hanya menggunakan buku teks semata-mata, kita umpama mengimbau balik zaman 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu, zaman ketidakwujudan TMK seperti kini. Baik, yang keempat, apakah kemahiran abad ke-21? Kemahiran abad ke-21 ini merupakan kemahiran ataupun kebolehan dalam tingkah laku pembelajaran yang dikelanpasti oleh para pendidik. Misalnya dalam kemahiran ini, ia merupakan sebahagian daripada pergerakan antarabangsa yang semakin berkembang ataupun yang semakin memfokuskan kepada murid memperoleh kemahiran yang diperlukan untuk menyediakan murid-murid tersebut berjaya dalam masyarakat digital yang kian berubah dengan pantas dari semasa ke semasa. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, zaman dahulu hanya mengharapkan buku teks. Apabila semakin ke hadapan, mula menggunakan papan putih, mula menggunakan bahan rujukan ilmiah dan seterusnya, TMK. Dan sekarang ini disebabkan COVID, kita telah belajar menggunakan PDP secara online dengan menggunakan Google Meet, Zoom dan sebagainya. Dan kebanyakan kemahiran ini juga berkaitan dengan pembelajaran mendalam yang berdasarkan kemahiran penguasaan seperti penaklukan analitikal, penyelesaian masalah yang kompleks dan kerjasama. Kemahiran ini berbeza daripada kemahiran akademik tradisional kerana ia bukan berasaskan kandungan. Baik, itu sahaja daripada saya. Seterusnya dipersilakan saudara Nick Abdul Azim untuk menerangkan dengan lebih mendalam berkaitan pedagogi masa kini yang berkait rapat dengan pembentangan saudari Nurul Attilah sebentar tadi. Baiklah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat saudara Adam di atas pembentangan yang dibentangkan sebentar sahaja tadi. Baiklah, saya akan memperincikan apa itu pembelajaran berasaskan inquiry. Pengajaran dan pembelajaran PDP berasaskan inquiry merupakan satu pendekatan di mana murid membina pengetahuan dan kefahamannya tersendiri melalui penyiasatan penerokaan berasaskan pengetahuan yang sedia ada pada diri murid. Seterusnya, pelaksanaan pendekatan ini adalah melalui pelbagai pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran kolaboratif bagi melahirkan murid yang berilmu dan berkemahiran aras tinggi. Definisi inquiry menurut Colburn pada tahun 2000, inquiry merupakan satu pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid dan melibatkan aktiviti hands-on. Inquiry adalah satu kaedah pembelajaran yang melibatkan pertanyaan, pencari jawapan melalui pemerhatian, pengukuran, hipotesis, mengumpul data, menterjemah dan membina rumusan atau refleksi. Ia juga merupakan satu proses PDP yang berpusatkan murid dan melibatkan penyiasatan masalah, penerokaan dan penemuan yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat melalui pertanyaan dan perasaan ingin tahu berpusatkan murid. Mengapa inquiry? Melalui inquiry, murid akan mendapat yang pertama ialah mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara berfikrah melalui meneroka ilmu. Yang kedua ialah mengaplikasikan kemahiran meneroka, menganalisis, menilai, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang ketiga pula ialah meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Yang keempat, meningkatkan kemahiran komunikasi seperti membina soalan beraras tinggi untuk mendapatkan jawapan dalam menyelesaikan masalah semasa menjalankan aktiviti. Yang kelima ialah mengamalkan inquiry dalam kehidupan seharian mereka. Yang terakhir ialah meningkatkan minat dan keseronokan dalam pembelajaran, seterusnya dapat membudayakan pembelajaran sepanjang hidup mereka.
Okey, konsep umum bagi inquiry ialah pendekatan inquiry membolehkan murid mengalami proses penerokaan yang melibatkan pertanyaan soalan, penyiasatan, pengumpulan maklumat maklumat menggunakan deria dan kognisi. Secara umumnya, inquiry mementingkan dari sudut mengapa dan bagaimana berbanding dengan apa terhadap sesuatu perkara atau kejadian. Melalui proses inquiry ini, murid menjadi penyelesai masalah dan penyelidik dan juga sebagai pembina ilmu. Inquiry melibatkan murid dengan aktiviti mengenal pasti masalah, membuat andaian, membuat hipotesis, merancang penyiasatan, membuat inference, mengumpul evidence, menganalisis data dan membuat rumusan, keputusan atau kesimpulan. Inquiry juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif, kritis, inovatif dan serta menggalakkan pembelajaran terarahkan diri. Inquiry juga dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan menggalakkan murid untuk bertanya soalan. Dalam masa yang sama, murid akan mendapat membuat refleksi sepanjang proses pembelajaran. Seterusnya ialah ciri-ciri inquiry. Yang pertama sekali ialah inquiry berpusatkan murid. Yang kedua, merangsang minat dan sikap ingin tahu. Yang ketiga ialah mengemukakan soalan dan membuat inference dalam proses pencarian maklumat. Dan yang terakhir iaitu yang keempat ialah melibatkan proses kognitif, efektif dan psikomotor. Model seterusnya ialah model inquiry terdapat 5. Yang pertama ialah penglibatan, yang kedua penerokaan, yang ketiga penerangan, yang keempat pengembangan, yang kelima ialah penilaian. Seterusnya saya akan menerangkan jenis-jenis inquiry. Inquiry terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah inquiry pengesahan, yang mana murid mengesahkan konsep tertentu berdasarkan keputusan penyelidikan yang telah diselidik oleh orang terdahulu. Yang kedua ialah inquiry yang berstruktur. Murid melakukan penyelidikan berdasarkan persoalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru. Yang ketiga ialah inquiry terbimbing. Murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang disediakan oleh guru dan pemilihan langkah-langkah penerokaan ditentukan oleh murid. Yang keempat ialah inquiry terbuka. Murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh mereka berdasarkan topik-topik yang tertentu. Okey, baiklah. Berdasarkan RPH yang telah dibentangkan oleh saudari Atila, langkah yang perlu dilangkah berdasarkan pelaksanaan inquiry sebelum berlakunya PDP. Yang pertama ialah mengenal pasti topik, jenis inquiry dan sumber maklumat yang boleh dijadikan bahan rujukan. Yang kedua, menyesuaikan jenis inquiry yang dengan topik yang akan diajarkan. Yang ketiga ialah mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid, merancang masa depan yang diperlukan. Seterusnya, menentukan alat bantu mengajar, set induksi dan objektif serta hasil pembelajaran. Yang seterusnya ialah mereka bentuk aktiviti inquiry dan merangka pentaksiran. Berdasarkan aktiviti yang telah dibentangkan oleh saudari Atila ialah jenis-jenis inquiry yang terdapat dalam RPH ini ialah inquiry yang pertama inquiry berstruktur, yang kedua inquiry terbimbing, yang ketiga ialah inquiry terbuka. Inquiry berstruktur kerana murid melakukan penyelidikan berdasarkan persoalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru seperti pertandingan bercerita tersebut yang mana bertemakan tentang kebersihan tersebut. Yang kedua ialah inquiry terbimbing. Murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang disediakan oleh guru dan pemilihan langkah-langkah penerokaan itu ditentukan oleh murid sendiri. Yakni gaya-gaya penceritaan tersebut bebas kepada murid. Yang ketiga ialah inquiry terbuka. Murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan oleh
mereka sendiri berdasarkan topik-topik yang telah disediakan oleh guru. Pelaksanaan semasa PDP, guru mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif untuk membangkitkan rasa ingin tahu murid. Yang kedua ialah melaksanakan aktiviti untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang ketiga, mengumpul dan merekod data maklumat yang diperoleh. Yang keempat, menganalisis dan mentafsir data maklumat. Di sini peranan TMK sangat penting dengan sebagai contoh, guru akan dapat melaksanakan aktiviti seperti memaparkan video gaya penceritaan bagi murid tahun 6, memaparkan gaya-gaya untuk bercerita, teknik-teknik bercerita dan sebagainya. Seterusnya ialah berkongsi dalam pelbagai bentuk media dan berupaya membuat justifikasi tentang dapatan mereka. Seterusnya, bersedia menerima pandangan dari orang lain terhadap dapatan yang diperoleh, berupaya mempertahankan idea dan dapatan masing-masing secara berhemah. Seterusnya, dapat membuat rumusan, menambah baik penyelidikan, melaksanakan pentaksiran secara berterusan. Dan di akhir PDP, selepas berlangsungnya PDP tersebut, guru mentaksir hasil kerja mereka, yakni gaya penceritaan mereka dalam bentuk laporan, portfolio atau tugasan lain. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.